Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berkumpul pada malam ini atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita berkumpul pada malam ini untuk melaksanakan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriktikaf, kita menanti waktu Isyak, dan begitu juga kita berada dalam majlis ilmu yang mana kesemua ini menggabungkan pahala dan ganjaran yang besar yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Begitu juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung pengajian Kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada pengajian yang lalu kita berhenti pada hadis yang ke-80, iaitu perbincangan mengenai sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perbincangan yang diceritakan secara ringkas sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana disebutkan dalam hadis yang ke-80 yang sudah kita bincangkan secara panjang lebar, yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sifat salat Nabi ataupun bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, bagaimana pergerakan Nabi, dan begitu juga bagaimana bacaan-bacaan Nabi di dalam salat. Maka sudah kita bincangkan pada perbincangan yang lalu, iaitu hadis yang pertama kita cerita tentang kelebihan dan bagaimana pensyariatannya doa iftitah, dan beberapa doa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, yang mana beberapa doa iftitah yang dicipta oleh para sahabat, yang diinovasikan dalam bahasa moden lah, tapi inovasi bukan inovasi yang tercela, yang mana ada beberapa doa iftitah yang dilakukan pertama sekali oleh para sahabat dan Nabi SAW mengikrarkan. Jadi berdasarkan hadis ini, antaranya yang Nabi SAW mendengar doa iftitah yang pertama sekali dilakukan oleh para sahabat, antaranya lafaz yang biasa kita baca, iaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asalnya bukan lafaz daripada sahabat, bukan lafaz daripada Nabi, tapi para sahabat yang buat dahulu. Dia salat dekat belakang Nabi, dibaca sehingga Nabi terdengar bacaan Allahu Akbar kabira sampai habis. Dan akhir sekali selepas salat, Nabi tanya siapa yang baca. Sahabat kata aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi melihat bahawa baginya pintu-pintu langit dibuka. Nampak? Ya, asalnya sahabat yang buat, tetapi Nabi yang ikrar. Dan di sini tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitab Fathul Bari, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata ini dalil hadis ni yang sahabat pertama sekali yang buat doa iftitah sendiri. Dia kata dalil menunjukkan bahawa dalam salat kita boleh menambah apa sahaja doa dan zikir, walaupun doa dan zikir itu bukan warid daripada Nabi SAW. Buktinya apa? Sahabat reka doa iftitah ni Nabi tak marah pun. Memang orang kata itu memang sunnah Nabi, Nabi mengikrarkan. Tapi persoalannya ulama kata, kenapa Nabi tak marah? Kenapa kau reka-reka aku tak ajar pun? Nabi tak marah pun.
Dan satu lagi lafaz yang Nabi SAW iqrar, iaitu sahabat buat Allahu Akbar, lepas tu alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi kata, aku dengar bacaan ni, nampak 12 orang malaikat turun berlumba-lumba nak angkat pahala itu dibawa ke langit. Nampak tu? Asalnya doa iftitah ni bukanlah Nabi yang cipta, bukan. Sahabat yang mula cipta, tapi Nabi memperakuinya. Jadi hadis ini juga kata Imam Ibn Hajar, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata boleh kita nak tambah apa-apa doa sekalipun, nak tambah bacaan, nak tambah zikir, yang mana dalam ruang kekosongan kita salat tidak menjadi masalah. Pasal apa? Buktinya dalam hadis ini, kedua-dua hadis ini, iaitu Nabi tak marah pun para sahabat menginovasi doa yang Nabi tak pernah ajar. Kalaulah benda tu terlarang, Nabi sudah marah dah. Aku doa iftitah lain, aku ajar lain yang kau buat. Kenapa kau tahu macam aku? Nabi tak ada marah pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kongsi pasal apa? Sebab minggu lepas ada orang tanya saya, kenapa kita boleh buat doa iftitah Allahu Akbar kabira sambung dengan wajah tu wajhi lillazi fataras samawati wal ard. Dalam riwayat dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai situ saja. Dan wajah tu wajhi lillazi dalam lafaz yang lain. Tapi dalam versi Malaysia ni tuan-tuan, dia gabung dua-dua sekali. Maka ada seorang hamba Allah ditanya, kenapa kita gabungkan sedangkan kita tak ada dalam sunnah Nabi SAW? Saya kata memang tak ada sunnah Nabi SAW, tetapi dalam salat kita boleh menambah, boleh menggabung, boleh tambah lagi. Macam contoh doa kunut. Doa kunut yang kita baca ni tuan-tuan, yang dibaca oleh kita subuh sehari-hari itu kunut yang dibaca oleh Sayyidina dibaca dan ada sebut dalam hadis. Tapi boleh tak kalau kita nak tambah? Boleh tambah, tak ada masalah. Kalau tak boleh tambah, kenapa dekat Mekah kunut punya lah panjang macam surah Al-Baqarah, ya tak? Jadi tidak menjadi masalah. Nak baca sampai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila pun tak apa. Nak tambah pun tak ada masalah. Nak gabung lagi pun tak ada masalah. Cuma apabila jadi imam, janganlah banyak-banyak sangat. Duk makmum tunggu bila lah nak baca Fatihah ni, bila nak rukuk dan sebagainya. Jadi inilah disebutkan oleh Nabi SAW, disebutkan dalam hadis, adanya unsur perbincangan panjang di kalangan para ulama mengenai tentang hadis bid'ah hasanah. Iaitu bid'ah hasanah bukan sengaja kita buang ataupun kita buat hadis satu, kita buat syarak itu, ataupun kita buat syariat baru, tidak. Tapi benda tu ada asas dalam Islam yang tidak bercanggah dalam syarak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan hadis itu juga yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang inovasi doa iftitah yang dilakukan oleh dua orang sahabat dan Nabi tak pernah marah. Dan begitu juga ada satu hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia salat, setiap kali dia salat dia akan baca dua surah. Selepas baca Fatihah dia jadi imam, dia akan baca dua surah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi hantar dia pergi perang, dia sebagai general, Nabi tak ikut perang. Bila dia jadi imam, pada zaman Nabi siapa jadi general, dia lah jadi imam. Bila dia jadi imam, setiap rakaat dia akan baca Fatihah dan dia akan baca dua surah. Dia akan baca dua surah. Dan surah pertama dia baca surah biasa, dan surah kedua dia mesti baca Qul Huwallah. Begitu juga rakaat kedua, baca Fatihah, baca surah, lepas tu baca surah Qul Huwallah. Itulah semua sekali yang dibaca setiap kali pada solat tertentu. Apa saja solat dia akan buat macam tu. Contoh Fatihah, lepas tu baca Izajah. Lepas Izajah dia akan tutup dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian rakaat kedua dia baca surah Al-Fatihah. Kemudian dia baca surah Tabbat Yadah. Dan kemudian dia baca surah yang ketiga pula selepas Fatihah dengan Tabbat, dia tambah dengan Qul Huwallah. Yang mana which is cara macam ni Nabi SAW tak pernah buat. Tak pernah Nabi buat pun. Dia maksudnya inilah bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi Nabi SAW mengikrarnya. Nabi kata tak ada masalah. Dan Nabi pun tak marah, kenapa kau buat, aku tak pernah buat. Jadi apa saya nak highlightkan di sini tuan-tuan, dalam salat kita boleh tambah apa saja zikir, boleh tambah apa saja ayat suci Al-Quran yang kita rasa perlu. Sebagai contoh, kalau kita tunggu salat imam tak rukuk-rukuk, imam lambat sangat rukuk, ataupun imam sangat nak berpindah ke rukun yang lain daripada kita senyap, dalam mazhab Syafi'i, iaitu dalam salat kalau kita senyap tak baca apa-apa, hukumnya makruh. Contoh, Allahu Akbar, salat zuhur biasanya, tiba-tiba imam lama sangat, dia baca surah apa tak tahulah, mungkin dia baca surah panjang-panjang ke, ataupun dia baca lambat dan sebagainya. Kita nak tunggu imam tu rukuk, dia tak rukuk-rukuk.
Biasa orang buat macam mana? Diam kan. Dalam mazhab Syafi'i, sukut hakiki maksudnya makruh. Imam Nawawi kata disunatkan tambah zikir dan tambah saja ayat Al-Quran. Tambah Al-Quran lebih afdal. Nampak? Ya, jadi lepas baca Fatihah, kita baca surah, imam tak rukuk-rukuk, tambah lagi satu surah. Nampak? Ya, dan ketika sujud juga imam lama sangat sujud, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan 3 kali tak naik-naik lagi. So macam mana? Boleh tambah tak? Tambah lagi 4, 5, 6, 7. Betul tak? Ya, asalnya tidak menjadi masalah walaupun Nabi baca 3 kali saja. Tapi kalau kita panjangkan dengan 7 kali ke 8 kali ke, sementara nak tunggu imam pun naik, alhamdulillah lagi bagus daripada senyap. Bila senyap ni syaitan akan masuk, dia akan menyelinap masuk. Bila dia masuk, dia akan was-waskan kita. Bila dia was-waskan kita, khusyuk kita hilang. Bila khusyuk kita hilang dalam solat, maka kualiti solat kita hilang. Betul tak? Ya, macam juga kita duduk dekat tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, dah baca Allahumma salli ala Muhammad, imam tak naik lagi rakaat ketiga, sedangkan rakaat kedua tu tak boleh panjang-panjang, direngkaskan. Ya, jadi Imam Ibn Hajar kata, Imam Ar-Ramli kata boleh tambah lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan ada ulama kata boleh tambah lagi kama salli ta'ala kalau imam tak naik-naik, ataupun ditambahkan dengan apa-apa zikir sekalipun, selawat ke, tambah zikir dengan istighfar ke. Ini kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Pandukan apa? Pasal apa? Kalau para sahabat boleh cipta doa iftitah yang Nabi tak pernah buat dan Nabi tak marah, maka semua umat Nabi Muhammad dalam keadaan kekosongan dia boleh tambah apa-apa zikir, terutama salat berjemaah, tunggu imam-imam, maksud tunggu imam tak pindah ke rukun-rukun yang lain. Jadi inilah yang dimaksudkan ketika mana kita berada dalam solat, maka boleh tambah dan boleh kita lebihkan bacaan. Terutama cuma yang saya ingatkan, ketika mana ketika rukuk dan ketika sujud ada larangan Nabi SAW, jangan kita membaca Al-Quran. Ya, Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata nahana Rasulullah SAW an qira'atil Quran inda ruku'i was sujud. Rasulullah SAW melarang kami daripada membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Tapi kalau ketika sujud, ketika rukuk panjang sangat, imam tak naik-naik, kita tambah dengan zikir ataupun tambahkan dengan doa. Kalau nak tambah doa dalam bahasa Melayu, jangan sebut dengan lidah, sebut dalam hati. Sebab apa? Sebut dalam bahasa Melayu dia boleh batal, tuan-tuan. Ataupun nak lebih selamat, baca doa seperti mana dimaksurkan ataupun diriwayatkan daripada Nabi SAW. Ataupun doa-doa dalam Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa-apa doa lah, tak kisah. Ya, baca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, banyak dalam Al-Quran boleh cari. Ya, anak baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar pun boleh juga. Ingat nak makan je dah. Tapi bagus doa tu. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pada hadis yang ke-80 kita membincangkan tentang sifat salat Nabi secara ringkas. Nabi bertakbir, Nabi start dengan bacaan surah Alhamdulillah, iaitu surah Al-Fatihah. Kita sudah bincangkan perbincangan panjang antara para ulama. Ada yang kata sunat baca bismillah, iaitu mazhab Syafi'i. Ada yang kata tak disunatkan baca bismillah, iaitu mazhab Maliki. Ada pendapat yang mengatakan hanya membaca sir secara perlahan bismillahirrahmanirrahim, iaitu mazhab Hanafi dengan mazhab Hanbali. Ini khilaf di kalangan para ulama, dan hujah di antara kedua-dua mazhab sudah kita bincangkan dengan secara panjang lebar. Dan begitu juga sifat-sifat yang lain yang mana sudah kita bincangkan juga. InsyaAllah kita bincangkan sedikit demi sedikit tentang sifat salat Nabi, supaya kita nampak lebih detail dan kita nampak dari segi sudut olahan solat yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi SAW, supaya kita faham bahawa inilah tuntutan yang Nabi SAW suruh kita buat. Pasal apa? Dalam hadis Nabi SAW menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, kerjakanlah salat seperti mana kalian melihat aku salat. Maksudnya salat exactly macam mana Nabi SAW lakukan. Takbir macam mana, angkat tangan macam mana, rukuk macam mana, sujud macam mana. Sebab apa tuan-tuan? Nabi perintah kita buat macam tu. Sunat ataupun wajib itu belakang cerita, tapi kesempurnaan salat yang mana disebut dalam kitab-kitab adalah sifat salat Nabi SAW. Yang mana dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i pun dia sebut ada bab khusus sifatus salah, iaitu sifat salat Nabi. Disebutkan daripada A sampai Z, dan ditambah lagi dengan kesempurnaan salat, iaitu sunat-sunat lagi kita buat lagi besar pahala.
Jadilah ini tuntutan-tuntutan yang perlu kita tahu, yang perlu kita ambil berat, bahawa inilah yang mana perlu kita ambil berat supaya kita menuju ke arah salat yang sempurna. Tidak ada salat yang lebih sempurna melainkan petunjuk daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma kadang-kadang ada orang kita fikir, alah benda ni sunat saja. Memang benda ni sunat. Cuma kita kena tanamkan supaya apa? Kita dapatkan kesempurnaan. Kesempurnaan itulah yang menjanjikan pahala yang besar. Kesempurnaan itulah yang disebut sebagai menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hadis yang ke-81. Ya, tadi 82, 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ورفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengangkat kedua-dua tangannya sejajar dengan kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan salat, dan bertakbir ketika sujud rukuk dan mengangkat kepalanya daripada rukuk, rafa'ahuma kadzalik, iaitu mengangkat kedua-duanya. Dan beliau berkata, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, ketika mengangkat kepala daripada i'tidal. Wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya itu, iaitu mengangkat kedua-dua tangan ketika sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-81 menceritakan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi mengangkat tangan ketika bertakbir. Nah, dalam mazhab Syafi'i dan begitu jumhur mengatakan bahawa yang rukun adalah lafaz Allahu Akbar. Yang angkat tangan ni, angkat tangan hukumnya sunat. Ya. Walaupun sunat, tapi itu satu tuntutan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, Nabi mengangkat tangan kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam ketika memulakan salat, dan ketika rukuk dan ketika i'tidal. Nabi mengangkat kedua-duanya sekali. Dalam hadis ni sebut Nabi SAW mengangkat tangan pada 3 tempat. Ya, tapi sebenarnya bilakah tempat Nabi mengangkat kedua-dua tangan macam ni? Bilakah? Ada 4 tempat, ada satu lagi hadis, iaitu Nabi bangkit daripada rakaat kedua. 4 riwayat sahaja. Ya, 4 tempat saja, lain tidak ada, iaitu ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal, dan ketika bangun daripada rakaat kedua nak masuk rakaat ketiga, Nabi angkat tangan sekali lagi. Yang lain tidak disunatkan. Dalam mazhab Syafi'i, empat tempat ni saja berdasarkan hadis Nabi. Ada orang dia bangkit daripada rakaat kedua, rakaat pertama naik rakaat kedua. Rakaat pertama naik rakaat kedua, dia angkat tangan. Makruh hukumnya. Tak disunatkan. Pasal apa? Bermukhalafah ataupun bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lepas tahiyat awal, dia bangkit masuk rakaat ketiga, dia angkat tangan, yes, itu sunnah. Kemudian lepas daripada rakaat ketiga, dia bangkit masuk rakaat keempat, ada orang dia angkat tangan sekali lagi, hukumnya makruh. So ingat, 4 tempat saja Nabi angkat tangan, iaitu ketika takbiratul ihram. Ya, lepas kita nak takbiratul Allahu Akbar. Kedua, ketika rukuk Allahu Akbar. Ketiga, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Dan ketiga, ketika bangkit daripada rakaat kedua, selepas tahiyat awal, bangkit, angkat tangan sekali lagi. Itu saja. Yang lain tidak disunatkan. Ya. Saya perhati di belakang tu, alhamdulillah ramai yang buat, cuma kadang-kadang terlepas pandang bangkit rakaat kedua, ada ramai yang tak angkat. Lepas ni kita hidupkan sunnah Nabi. Dan ada juga, mungkin kat sini tak ada tempat setiap rakaat diangkat. Tak perlu. Walaupun tidak membatalkan salat, tetapi hukumnya makruh di sisi para ulama. Pasal apa Nabi tak pernah buat. Tak haram, tak adalah bid'ah, tapi makruh, kurang pahala. Ya. Baik. Dan dalam riwayat ini disebut Nabi SAW mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Bahu sinilah, tapak tangan Nabi sejajar dengan bahu. Macam ni.
Ya, baik. Dalam satu riwayat lain disebutkan idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi ma udhunayhi. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhi ma udhunayhi. Ada satu riwayat sebut sejajar dengan bahu Nabi SAW. Yang satu lagi tak ada. Ini satu riwayat saya. Satu lagi mengatakan Nabi apabila bertakbir mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga. Satu riwayat bahu dan satu riwayat telinga. Dan ada satu lagi riwayat disebut oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu, dia kata annahu ra'a yarfa'u yadayhi idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' hatta yuhadhiba furu'a udhunayhi. Iaitu Nabi SAW mengangkat tangan sehinggalah tangan Nabi SAW sangat berhampiran dengan cuping telinga. Ya, ada juga riwayat iaitu jari Nabi, tangan Nabi iaitu berdekatan dengan cuping telinga. Allahu Akbar, macam tu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ni ada 3 riwayat. Pertama, riwayat yang menyebut sejajar dengan bahu. Yang satu riwayat kata sejajar dengan telinga, macam di atas sikit. Ya, ada yang mengatakan dalam riwayat yang sahih juga dekat dengan cuping telinga ni. Macam tu. Lebih kurang macam tu. Jadi mana yang betul? Sedangkan ketiga-tiga riwayat itu sahih. Yang mana disebutkan oleh para ulama, paling kurang ulama mengatakan di sini ada flexibility. Kadang-kadang Nabi angkat paras bahu dan kadang-kadang Nabi angkat paras telinga. Ya. Seperti mana yang mazhab yang memilih paras bahu iaitu mazhab Hanbali. Hanbali dia kata macam ni, Allahu Akbar. Ya, yang paras telinga yang dipilih oleh mazhab Hanafi. Allahu Akbar, dia angkat paras tinggi sikit kalau Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i pula, mazhab Syafi'i dia menghimpunkan ketiga-tiga riwayat. Maksud dia kata hadis yang menyebut tentang Nabi SAW mengangkat tangan, yang paras bahu itu tapak tangan. Tapak tangan, paras bahu. Manakala yang riwayat telinga pula iaitu hujung jari paras hujung telinga ni. Nampak ni. Ya. Dan satu lagi riwayat yang mengatakan kedua ibu jari itu dekat dengan cuping telinga, iaitu sejajar dengan cuping telinga. Maka Nabi SAW, Imam Syafi'i kata meriwayatkan, menggabungkan tiga-tiga riwayat, maka macam ni. Ya, tapak tangan paras bahu, yang ibu jari berdekatan ataupun sejajar dengan cuping telinga macam ni, yang sejajar dengan hujung telinga jari ni. Allahu Akbar. Tapi sebenarnya lebih kurang ya tuan-tuan. Bahu sini atas sikit, lebih kurang ya. Ya. Jadi flexibility tidak menjadi masalah. Bagi saya, mana yang saya pilih mazhab Syafi'i. Pasal apa? Dia menghimpunkan ketiga-tiga riwayat. Pertama, paras bahu, tapak tangan. Yes, betul. Kedua, ibu jari sejajar dengan cuping telinga. Betul. Dan tangan berdekatan ataupun sejajar dengan hujung telinga ni. So, mazhab Syafi'i dia menghimpunkan ketiga-tiga riwayat. Namun kalau kita nak pilih bahu macam ni, macam mazhab Hanafi, Imam Hanbali, kalau Hanafi macam ni, ya, mazhab Syafi'i tengah-tengah sikit, tidak menjadi masalah. Dia lebih kurang saja tuan-tuan. Ya, maksudnya apa? Lebih kurang. Dan para sahabat dari riwayat nampak bahu, dia kata bahu. Dan sahabat kata yang ni pula nampak dekat telinga. Dia ikut dimensi para sahabat. Tapi sebenarnya ikut hakikatnya dia lebih kurang flexibility. Maksudnya kita nak buat setepat bahu macam ni ke, macam ni ke, macam ni, payah. Ya, melainkan kalau kita buat Allahu Akbar, ambil cermin depan, smile tak cermin, Allahu Akbar kan, Allahu Akbar, ambil handset, Allahu Akbar. Payahlah macam tu kan. Jadi dia payah kalau kita nak exactly Allahu Akbar. Jadi flexibility telinga ke, bahu ke, ataupun atas sikit, tengah-tengah, tidak menjadi masalah. Ya. Jadi disebutkan juga bagaimana tapak tangan. Tapak tangan disebutkan oleh ulama-ulama, dia kata tapak tangan menghadap kiblat. Pertama apa? Disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani bahawa Nabi kata apabila bertakbir, hendaklah hadapkan tapak tangan menghadap kiblat. Allahu Akbar. Nampak? Tapi hadis tu ulama sepakat hadis tu lemah, hadis tu dhaif. Hadis itu tidak sahih.
Tapi hadis ini dikuatkan dengan amalan sahabat Nabi SAW, iaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar yang meriwayatkan sifat salat Nabi, dan diriwayatkan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala, menunjukkan bahawa sahabat Nabi iaitu antara Ibnu Umar, apabila dia bertakbir, tapak tangan menghadap kiblat. So tak ada hadis sahih, maka ulama kata amalan sahabat boleh dijadikan hujah. Sebab apa? Sahabat Nabi tidak akan melakukan sifat salat Nabi, terutamanya Ibnu Umar, melainkan memang dia nampak Nabi buat, diikut seperti mana Nabi SAW lakukan. Jadi Ibnu Umar apabila dia takbir, tapak tangan menghadap kiblat. Ya, kata Imam Ghazali, macam dia nak tolak benda ke depan, bukan ke belakang macam tu, nak tolak. Allahu Akbar. Jadi nak menolak tu janganlah kita buat macam tolak Allahu Akbar kan. Dia bukan menolak, tapi tangan macam kita nak menolak, tolak dinding macam tu. Tak boleh juga praktis sebelum solat kat dinding macam tu. Tak adalah macam tu ya. Jadi itu yang disebutkan sunnah Nabi SAW, iaitu tapak tangan menghadap kiblat. Jadi dalam bentuk yang lain, Imam Ghazali kata bahawa tangan itu tidak di kanan dan tidak di kiri kan. Ada Allahu Akbar. Tidak. Disebutkan sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu. Sinilah Allahu Akbar. Sini bukan, sini pun bukan. Ya, macam ni, sejajar. Sejajar dengan bahu, ni dengan telinga, Allahu Akbar. Dan tapak tangan menghadap kiblat. Ya, jadi sifat yang mengangkat tangan yang tak tepat macam mana? Contoh Allahu Akbar. Ya, ini tak bertepatan dengan sunnah Nabi. Salat sah tapi tidak bertepatan. Sebab apa? Tapak tangan tidak menghadap kiblat. Dan ada juga dia memang obses, dia memang ibu jari tu nak kena kat cuping telinga. Dia buat macam ni, Allahu Akbar. Siap sentuh main telinga lagi tu. So bila buat macam ni tuan-tuan, ni bukan menghadap kiblat, ini menghadap langit. Tak? Betul tak langit? Bukan sunnah. Yang sunnah macam ni. Tapi dia Allahu Akbar. Ya, kurang tepat. Dia tak salah, tidaklah berdosa, tidaklah haram, tetapi dia kurang tepat bertepatan dengan sunnah Nabi SAW berdasarkan riwayat. Dan ada orang tu sampai nak kena cecah telinga tu. Dalam hadis dia bukan kata cecah telinga, dia kata yuhadhi udhunaihi ataupun yuhadhi furu'a udhunaihi. Maksudnya ibu jari itu sejajar. Sejajar apa? Bertentangan. Yuhadhi bertentangan. Ni ada yang nak main telinga tu, tak tepat. Ya. Jadi bukan orang tanya lah, ustaz ni strict sangat lah, kena jari ke atas langit ke apa kisah, bukannya haram. Dia betul, tak ada masalah. Tapi bila kita sebut tentang amanah ilmu, kena sebut lah tuan-tuan. Bila sebut tentang sifat salat Nabi, itulah yang sebenarnya. Nak ikut tak ikut, terserah. Kalau mereka yang ada komitmen yang kata memang Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti mana engkau melihat aku salat, ikutlah. Itu yang terbaik. Walaupun benda tu sunat, tapi orang dia appreciate the value of sunnah. Hakikat the value of sunnah tu dia generate pahala. Dia bagi kita pahala tambahan yang mungkin orang lain tak buat, memang tak dapat. Dan tambah lagi biasa hadis yang saya sebutkan tuan-tuan, untuk sebagai semangat kita hidupkan sunnah Nabi SAW, ia sebagai tanda kecintaan kita pada Nabi SAW. Setiap sunnah yang kita hidupkan sebagai satu tanda kecintaan kita pada Nabi SAW. Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani. Sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, satu sunnah aku, bermakna dia mencintai aku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan sesiapa yang mencintai aku, dekat syurga nanti dia akan bersama dengan aku. Ayat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW mengangkat tangan semacam ni, lebih kurang. Macam ni boleh, atas sikit boleh, atas macam ni. Dia lebih kurang fleksibel, ikut mana yang kita rasa selesa. Ada orang suka rendah macam ni, silakan, tak ada masalah. Yang penting macam ni, Allahu Akbar, bukan rapat macam ni. Dia macam ni dia. Lebih kurang kadar melepasi kawasan muka macam ni, Allahu Akbar. Ya, ada yang suka tinggi sikit, ada yang suka Allah tinggi lagi macam ni, pun tak apa, paras telinga. Tak ada masalah, ada riwayat. Cuba kalau saya beramal macam mana? Mazhab Syafi'i tengah-tengah, menghimpunkan ketiga-tiga riwayat yang memang nampak tidak ada kontradik. Yang mana yang pilih telinga, yang pilih apa, mereka juga mengatakan kesemuanya betul. Cuba disebut kat sini ada flexibility yang Nabi SAW tunjukkan dalam sesuatu amalan yang mengangkat tangan itu. Ya.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lepas takbiratul ihram tangan letak mana? Tangan letak Allah kita mazhab Syafi'i di atas perut, di atas pusat. Ni ada khilaf. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dia sebutkan dalam Al-Jami' At-Tirmizi, iaitu ataupun lebih dikenali sebagai Sunan At-Tirmizi, yang mana disebut riwayatkan iaitu amalan di sisi ulama-ulama salaf. Amalan di sisi ulama-ulama salaf dikata ada dua saja. Pasal apa dia kata macam tu? Sebab apa? Tidak ada satu pun hadis yang sahih menyatakan Nabi letak dekat mana. Cuma yang ada dia sebut Nabi mengangkat tangan, paras bahu, paras telinga dan ibu jari dekat dengan cuping telinga. Itu saja. Dan Nabi menggenggam dan meletakkan tangan kanan dan tangan kiri. Itu saja. Bawah pusat, atas perut, atas dada, tidak ada riwayat yang sahih sama sekali. Cuma macam mana ulama-ulama dia keluarkan hukum, dia kata tidak ada hadis Nabi letak kat mana, bawah pusat ke, betul-betul dekat pusat ke, ataupun atas perut ke, macam mana nak tahu? Maka Imam At-Tirmizi sebut dalam Sunan At-Tirmizi, dia kata di sisi pengamalan ulama-ulama salaf pada zaman dia. Sebab apa? Imam Tirmizi hidup pada zaman salaf. Ya, 3 kurun yang pertama Nabi kata khairul quruni qarni, sebaik-baik manusia iaitu manusia pada zaman aku, iaitu sahabat Nabi. Thummal ladina yalunahum, kemudian kurun yang kedua iaitu di kalangan tabi'in, atba' tabi'in. Thummal ladina yalunahum, iaitu 300 pertama iaitu pada zaman Nabi, dan 300 pada awal hijrah itu sendiri. Itu manusia yang terbaik. Pasal apa? Mereka ini dekat pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Jadi Imam Tirmizi, ulama-ulama salaf di kalangan tabi'in, atba' tabi'in, dia kata ada dua saja pengamalan yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama terpilih. Dia kata ada dua saja. Yang pertama, ada yang beramal tangan ni letak bawah pusat, ya, dan ada yang kedua iaitu meletak di atas pusat sedikit, atas perut. Dua saja, ya. Yang letak bawah pusat ini adalah mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Manakala atas pusat iaitu pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Manakala atas dada, pernah tengok? Allahu Akbar. Pernah tengok tak? Pernah tengok? Tak ada sama sekali riwayat di kalangan ulama salaf. Imam Tirmizi tak ada sebut pun. Tak ada sebut pun yang meletak atas dada. Tak ada sama sekali. Cuma yang menjadi masalah ni, puak-puak yang suka letak di atas dada ni, dia kata inilah sunnah, yang lain tak sunnah. Yang letak bawah pusat, yang letak di atas perut ni, dia bukan sunnah. Yang sunnah di atas ni. Ini masalahnya. Kita tak ada masalah dia nak letak atas ni ke, nak cekik leher ke, letak dia lah. Allahu Akbar. Kita tak ada masalah. Itu hak masing-masing. Tapi you claim yang ni saja sunnah, yang lain tak sunnah, you silap besar. Imam Tirmizi kata tak ada salah pun yang mengatakan letak atas dada. Memang ada riwayat hadis. Apakah kedudukan hadis ini? Yang mana disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujur, dia kata bahawa Nabi SAW ya, wada'u yadahu al-yumna ala yusra ala sadri. Nabi meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di atas dada. Ada riwayat itu. Apa kata ulama-ulama hadis? Hadis ini adalah hadis yang syadz, hadis yang pelik. Yang mana hadis ni dari segi-segi sudut matannya ada problem. Ya, dikata apa dalam hadis ini, seorang perawi namanya, siapa nama dia? Ya, Muhammad bin Ismail. Ya, dia sebut ala sadri, sedangkan riwayat-riwayat yang lain, riwayat Imam Syafi'i, Qutaibah bin Sa'id, Yahya bin Adam, Abu Nu'aim Al-Fadhal, dan banyak lagi tak disebut dada pun. Dia seorang saja. Ya, maksudnya dia bercanggah dengan riwayat-riwayat sahih yang lain. Ya, pertama hadis ni dari segi matanya ada problem. Ini disepakati oleh para ulama. Ya, jadi bila ada problem, hadis tu lemah. Hadis tu ada problem, hadis tu tak mencukupi syarat sahih. Bila hadis tak mencukupi syarat sahih, sama sekali tidak boleh digunakan hujah. Ya, dan ada juga riwayat yang lain disebutkan bahawa Nabi SAW meletak atas tangan, yang mana hadis riwayat Abu Daud. Ya, Imam Abu Daud mengatakan hadis ni mursal, hadis ni terputus sanadnya. Ya, so hadis mursal, hadis dhaif, tidak boleh jadikan hujah. Baik, dan ada juga riwayat daripada Imam Ahmad yang mana disebutkan oleh Qabisah bin Hadab. Ya,
Dan riwayat ini ada walaupun sanad bersambung, tapi satu perawi itu majhul, tidak diketahui. Ini pun salah satu yang dinilai sebagai hadis dhaif, tidak boleh dijadikan hujah. So siapa yang kata letak atas dada ni satu-satu sunnah, you silap salah. Ulama-ulama sini mengatakan letak atas dada macam ni hukumnya adalah dhaif, tidak boleh kita klaim itulah satu-satu sunnah. Itu salah besar tuan-tuan, ya. Benda ni sangat popular sebelum ni. Popular yang mana saya ingatlah lagi 4, 5, 6 tahun dulu tu, masuk dekat internet, masuk dekat forum, dia kata orang ramai letak atas pusat, bawah pusat, atas perut. Itu tak bertepatan dengan hadis Nabi SAW, tak bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Tak apa, kita bagi laluan azan dahulu sebelum kita sambung lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebutkan tadi riwayat seperti mana disebutkan oleh ulama-ulama hadis, antaranya Syekh At-Tarifi, ulama moden yang berasal daripada Arab Saudi. Dia kata riwayat yang ada Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau mazhab Syafi'i macam tu, ya, ataupun letak tangan macam tu boleh. Cuba letak bawah pusat, atas pusat, tidak ada satu riwayat pun. Malah ada disebut di atas dada, hadisnya adalah dhaif, tidak boleh digunakan hujah. Walaupun ada 2-3 jalan, kesemuanya tidak boleh digunakan sebagai hujah. Ya, jadi tak bolehlah kita claim yang kata atas dada ni sunnah. Ya, yang kita seorang mazhab Syafi'i saja sunnah, kita kata mazhab Hanafi bawah pusat tu salah. Tidak. Dia flexibility, maksudnya dalam riwayat selagi mana Nabi tak sabitkan ataupun tidak ada riwayat dalam hadis Nabi SAW, maka tidak bolehlah maksudnya kita kata satu-satu saja sunnah. Jadi ada flexibility, ada orang selesa. Ada orang selesa yang mana letak di bawah pusat.
Ada orang kata, ustaz saya letak bawah pusat ni masalah betul lah. Pasal apa? Perut saya tu ke depan lebih sikit. So letak atas pusat sedap, relax macam tu kan. Tangan dia macam ni. Terserah lah, no problem. Pasal apa? Ada tempat landing tu sedap tu. Macam ni. Macam perempuan mengandung. Kalau orang mengandung letak tangan macam tu kan sedap. Jadi dia kata boleh tak ustaz? Dia dalam solat ni bukan untuk berehat-rehat, ya, bukan berehat-rehat macam tu. Dia macam contohlah kalau kita solat atas kursi kan. Solat atas kursi tak boleh kita sandar macam tu. Dia tidak dituntut dalam solat, dia bukan untuk kita selesa-selesa. Dan sembahyang kita duduk sebelah dinding, kita bersandar atas dinding. Itu tak boleh. Hukumnya makruh. Ya. Jadi kalau kita rasa nak beristirahat, nak bersenang-senang, maka tidak dituntut. Kecuali kalau untuk melegakan ketika penat lah, mungkin tangan lenguh ke, bolehlah kita ambil consider supaya apa, lenguh rasa kat tangan tu tidak mengganggu khusyuk ketika salat. Ya, bagi saya dua saja. Bagi ya, itu mazhab Maliki. Itu ada perbincangan panjang lah. Ya, kalau mazhab Maliki dia lepas macam tu. Ya. Tapi kalau kita pergi dekat negara-negara mazhab Maliki sekarang, mereka sekarang semua dah macam ni dah. Ya, tapi kalau ada, maksudnya mazhab Maliki tradisional, mereka lepaskan tangan macam tu. Dia ada perbincangan panjang. Ya, perbincangan yang panjang dibahaskan oleh ulama-ulama mazhab Maliki dari segi sudut perbahasan riwayat Imam Malik yang mengatakan makruh tangan macam ni. Ada perbincangan panjang. Ya. Ada mengatakan Imam Malik kata makruh macam ni kalau bertujuan untuk bersenang-senang, untuk berehat-rehat. Ya. Maksudnya tak boleh. Tapi kalau tak berehat atas dasar macam tu dibolehkan. Jadi ada sebagian Maliki kata, Imam Malik kata makruh, disunatkan macam ni pula. Ya. Tapi itu perbincangan panjang. Nanti kalau kita bincang panjang-panjang, dia akan mengambil masa yang lama. Dan betul berkait dengan kaedah usul, kaedah fiqh. Begitu juga dengan periwayatan hadis. Mungkin dari segi sudut sampai ke tahap perbincangan yang sangat deep, mungkin dia akan membeningkan kepala. Tak semua boleh sampai ke tahap yang macam tu sekali. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi saya dua saja. Bagi saya dua, sama ada atas perut ataupun bawah pusat, itu saja. Yang atas dada tidak ada riwayat daripada salaf sama sekali, kecuali ulama-ulama moden, antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dia saja yang ada kata atas dada macam ni. Ya, hanyalah ulama-ulama moden, ulama zaman sekarang, ulama pada kurun 19 dan 20. Manakala ulama yang 1000 tahun dulu, 1200, tak pernah pun ada riwayat mengatakan letak di atas dada. Ya, walaupun tidak ada hadis yang menspesifikkan atas dada ke atas perut bawah pusat, tetapi tak adanya hadis Nabi, kita merujuk kepada amalan sahabat. Kalau tak ada amalan sahabat, merujuk kepada amalan tabi'in. Tak ada amalan tabi'in, merujuk kepada atba' tabi'in. Itu tuntutan. Sebab apa? Mereka adalah golongan salaf, golongan yang terpilih untuk kita jadikan contoh. Macam itulah kalau kita lihat bagaimana metod ulama-ulama mazhab, yang mana Nabi SAW tak ada riwayat hadis daripada baginda, maka merujuk pada amalan sahabat. Pasal apa? Sebab mereka anak murid pada Rasulullah SAW. Mereka lihat, mereka lebih tahu Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak ada amalan sahabat, maka beralih kepada amalan golongan tabi'in, iaitu amalan anak murid sahabat baginda, anak murid para sahabat Rasulullah SAW. Jadi itu yang saya kata, atas dada ini tidak disunatkan, satu benda yang tidak patutnya ada. Pasal apa? Tidak ada amalan salaf yang mengatakan letak atas dada. Yang ada dua saja kata Imam Tirmizi, iaitu sama ada di atas perut ataupun di bawah pusat sedikit. Malah dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dalam riwayat Imam Ahmad, apabila ditanya apakah hukum, ya, saya bacakan dalam satu maqalah. Ya, Imam Ahmad apabila disebutkan daripada Abu Daud. Abu Daud ni perawi hadis, iaitu yang pengarang kitab Sunan Abu Daud, iaitu anak murid kepada Imam Ahmad, pengasas mazhab Hanbali. Imam Abu Daud ni tok gurunya Imam Bukhari, tok gurunya Imam Ahmad, dan begitu juga tok gurunya Imam Muslim. Dia kata, ya, qala Abu Daud wa sa'altu al-Imam Ahmad an wadi'al yumna ala yusra atadhhabu ilai. Ya, berkata qala na'am fawqa surah qalilan. Ya, wa in kana tahta surah fala ba'sa. Qala wa kana yakrahu wad'ul yadaini ala sadrain. Dia kata apa? Aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang meletakkan, ya, wad'il yumna ala al-yusra atadhhabu ilaih, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Apa pendapat kamu tentangnya? Kata Imam Abu Daud tanya Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad kata qala na'am fawqa surah qalilan, iaitu di atas pusat sedikit. Di atas pusat sedikit.
Wa in kana tahta surah, jikalau di bawah paras pusat, fala ba'sa bi, maka tidak menjadi masalah. Maksudnya sama ada di atas pusat sedikit ataupun di bawah pusat sedikit. Ya. Baik, qala wa kana yakrahu wad'a al-yadaini ala sadr, dan Imam Ahmad memakruhkan, dia tak suka, dia kata makruh meletakkan kedua tangan di atas dada macam ni. Imam salaf, imam sunnah, imam ahli sunnah, Imam Ahmad sendiri pun tak suka orang letak macam ni. Imam Ahmad kata sama ada di atas pusat sedikit ataupun di bawah pusat. Macam tu. Ya. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sebutlah. Yang mana kadang-kadang biasa orang tanya, kata ustaz, ada orang sebut, dia kata jumpa saya, anak saya kata sunnah di atas tangan, bukan di atas perut. Perut ni tidak ada hadis. Yang ada hadis ana di atas dada. Saya kata balik, atas dada hadis ni ulama kata dhaif, hadisnya tak sahih. Bila sahih tak boleh kita claim itu sunnah. Ya. Yang mana yang pasti sabit amalan para salaf, iaitu sama ada di atas pusat, di bawah pusat, seperti mana disebut oleh Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad, Imam ahli sunnah wal jamaah, iaitu dia kata letak atas dada hukumnya adalah makruh. Jadi bagi saya, selagi mana tidak ada riwayat atas pusat bawah pusat, flexibility mana-mana kita nak buat boleh. Ataupun kalau saya teruskan dengan mazhab Syafi'i di atas pusat sedikit, ataupun ada yang mazhab Hanafi di kalangan Bangladesh, dia letak bawah pusat, no problem, tak ada masalah. Ya, tempat lebih kurang juga sama seperti mana kita angkat takbir Allahu Akbar, paras ni boleh bawah sikit, boleh sini boleh, tak ada masalah. Lebih kurang saja tuan-tuan. Ya, jadi begitu juga letak tangan di atas kiri ni, atas perut ke, atas pusat ke, bawah pusat, dia lebih kurang saja, tidak banyak jauh beza. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada nak letak dada juga, kita berlapang dada tidak menjadi masalah. Ya, walaupun makruh di sisi para ulama, tetapi tidaklah dijadikan sebagai perkara yang membatalkan solat, dan tak perlulah kita menjadi satu sudut untuk kita berbalah dan kita klaim kita lah yang saja yang betul, orang lain tidak betul. Wallahu taala alam tuan-tuan ya. Kemudian begitu juga ketika wa idza kabbara lirukuk, ketika bertakbir rukuk dan ketika mengangkat kepala daripada rukuk, rafa'ahuma kadzalik, iaitu Nabi SAW juga mengangkat kedua-dua tangan. Allahu Akbar pun sama juga, paras bahu atau macam ni, tapak tangan pada kiblat, Allahu Akbar, rukuk. Dan begitu juga ketika i'tidal pun Nabi mengangkat kedua-duanya sekali pun sama juga, exactly ketika takbiratul ihram, tak ada bezanya tuan-tuan. Bukan macam ni, bukan macam ni, ya. Bukan macam ni ke, bukan macam ni ke, tak ada. Pernah saya tengok dekat salat Jumaat Masjid Negara, dia takbir Allah. Ya, kalau tak pakai baju tu nampak bulu ketiak dia tuan. Ya. Jadi kalau lelaki disunatkan Allahu Akbar, kembangkan sikit. Kalau perempuan rapatkan sikit. Ya, rapat macam ni, bukan rapat. Ada perempuan tu Allah, betul-betul rapat macam tu, itu sesak nafas nama dia. Dia cuma rapat. Lelaki dikembangkan sedikit. Tapi kalau salat berjemaah dalam saf, rapatlah. Takkan kita nak singgul bahu kawan kita kan. Ketika sujud dikembangkan tangan. Kalau sembahyang seorang-seorang, kalau berjemaah rapatkan. Jangan kita pentingkan diri sendiri. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika Nabi mengangkat kepala, Nabi sebut sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya. Dan wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud, dan Nabi SAW tidak melakukannya, iaitu mengangkat kedua-dua tangan ketika sujud. Sujud tidak perlu angkat tangan. Ya. Ada mazhab, ada satu agama yang sujud angkat tangan. Nak sujud angkat tangan. Mazhab apa? Mazhab Syiah. Ya. Kalau kita nampak mana-mana orang Melayu yang salat, kita sami Allahu liman hamidah, nak sujud Allahu Akbar, dia angkat tangan ketika sujud. Nak sujud tu dia angkat tangan. Itu bukan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi tidak pernah melakukan ketika hendak sujud. Tetapi mazhab Syiah, mereka melakukan bid'ah yang sangat besar di dalam solat. Yang Nabi tak pernah buat, mereka mengangkat tangan ketika mana hendak sujud. Jangan kita terpedaya dengan Syiah. Syiah ni bukan saja dari segi sudut fiqh dia sangat berbeza, dari segi sudut akidah saja memang jauh menyimpang. Umpama dua tali air yang melalui jalan masing-masing yang tidak bertemu, maksudnya jalan yang sangat berbeza, akidahnya sesat. Ya, walaupun kita tidak mengkafirkan mereka, tetapi mereka tergolong daripada golongan ahli kiblat yang sesat, ahli bid'ah yang nyata, terutama dalam bidang akidah. Ya,
Jadi jangan kita terlalu kesian sangat, apalah kita ni boleh terima mazhab Hambali, boleh terima mazhab Hanafi, kenapa Syiah tak boleh terima? Ini cakap orang yang tak berilmu, yang tak mengkaji Syiah. Ya, bab kata orang ada unsur-unsur kebangangan sedikit. You tak tahu, you jangan cakap. So kompromi pasal apa kita tak kompromi pada Syiah? Pasal apa? Dia memang satu bawa akidah yang sangat pelik. Fiqh pun pelik tuan-tuan. Ya, nak sujud, dah bila duduk tu nak sujud pun angkat tangan lagi tu, Allahu Akbar. Bila nak salam, sampai dalam hadis 4 mazhab ataupun mana-mana mazhab ahli sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Syiah 3 kali angkat tangan. Kan pelik nama dia tu. Ya, sebab itu kita tak kompromi pada Syiah. So kita jangan cakap lagi kata, alah tak apalah, bagilah mereka kebebasan bermazhab. Masjid India mazhab Hanafi boleh, Masjid Pakistan mazhab Hanafi. Takkan Syiah lain tuan-tuan, dia tak sabar. Kita walaupun Hanafi ada beza sedikit, dia punya asal lambat sedikit, walaupun dia punya tu mungkin sedikit berbeza, tak baca bismillah kuat-kuat, itu perbezaan dari segi hukum fiqh, tak ada masalah. Tapi akidah sama tuan-tuan, akidah sama, tak ada beza sama sekali, tak ada beza pun. Ya, cuba perbezaan kecil-kecil itulah, itu saja. Tapi hakikat yang asas tak sama. Seperti bukan Syiah. Syiah benda yang asas saja dah sudah berbeza. Cerita bab sahabat, Syiah mengutuk, menghina sahabat, bahkan mereka mengkafirkan sahabat. Mazhab Hanafi tak ada, Maliki tak ada, Hambali tak ada. Mereka sepakat dalam mazhab Syiah Al-Quran tu sebenarnya ada tambahan lagi, sudah dibuang oleh para sahabat. Kita 4 mazhab tak ada berkata macam tu. Jadi hati-hati tuan-tuan. Itu antara Syiah, kita nak tahu macam mana orang Syiah salat ketika nak sujud dia angkat tangan. Itulah Syiah. Syiah Rafidah yang itu mazhab dekat Iran, yes, dekat Iraq tu, sebagian dekat Syria. So mana-mana kalau anak kita dah jatuh cinta dengan Iran pun janganlah kasih kahwin tuan-tuan. Ya, alah orang Iran pun Islam juga. Kau kahwinlah, lepas tu dapat anak cucu maki sahabat. Baru menyesal. Come on lah, tanya. Jangan nak melapang dada. Nak melapang dada tu biarlah berilmu sikit. Ada saya jumpa dia kata, ya anak saya kahwin dengan lelaki Iran, alhamdulillah handsome, muka macam Hindustan. Ini bukan masalah Hindustan tak Hindustan. Ini masalah akidah ni tuan-tuan. Ya, kalau dikahwin dengan Iran ahli sunnah, alhamdulillah. Ada saya jumpa Iran ahli sunnah, memang bagus. Dia sendiri duduk Iran, dia hentam mazhab Syiah. Tapi berapa ramai ulama ahli sunnah dekat Iran, mereka pun di-isolatedkan dan mereka diketepikan hak mereka. Sampai masjid pun susah dibina tuan-tuan. Nampak tu? Ya, jadi jangan biarkan anak-anak kita bercinta, terutama dekat Iraq. Iraq pun ramai start datang ke Malaysia ni tuan-tuan. Takut-takut yang kahwin dengan Iraq ni, dia takut Iraq yang versi Syiah punya. Itu sangat bahaya. Syria pun ada Syiah juga tu, ataupun hati-hati juga. Ya, kalau macam negara Arab lain macam Jordan ke, Palestin ke, Arab Saudi ke, Mesir ke, ataupun Libya, itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang ada bercampur dengan Syiah, of course Syria ada Syiah, Iraq ada Syiah. Ya. Dan kemudian kalau yang bukan negara Arab, Iran pastilah. Afghanistan dia ada, Puak Hazara pun Syiah juga, pun hati-hati juga. Ya. Kalau kita nak kahwin dengan orang luar ke, ya, ataupun anak kita nak kahwin dengan puak-puak jadi bangsa Parsi ataupun belah Iraq, Syria, ni kena hati-hati, cek betul-betul. Ini berkaitan dengan akidah anak kita dan anak cucu kita. Ya, wallahu taala alam tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja yang dapat kita bincangkan. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat dan kita sampaikan manfaat pada orang lain. InsyaAllah saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza min illa ghafarta walhamdulillah farajta wa la dayna illa qadaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.